Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar 302. Sebelum kita mula kelas, marilah sama-sama kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan sambung balik bab yang ke-8, locus dalam dua dimensi. Standard pembelajaran kita adalah 8.2.1, memerihalkan locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap, berjarak sama dari dua titik tetap, berjarak tetap dari satu garis lurus, berjarak sama dari dua garis lurus yang selari, dan berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. So, kita dah belajar dan seterusnya kita membina locus tersebut. Kita dah belajar locus 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi, kita akan buat latihan. Buka buku muka surat 91. Cikgu akan kongsikan pada kamu video. Okey. Jadi, sama-samalah kita tengok video yang cikgu kongsikan. Okey, latihan kedua. Rajah di sebelah menunjukkan segi empat sama ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. P dan Q ialah dua titik yang bergerak di dalam segi empat sama ABCD. Dengan menggunakan huruf di dalam rajah, nyatakan locus bagi titik. Okey, yang pertama. Titik P yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik D. Okey. Cikgu kata apabila diberi soalan locus, kamu tentukan dulu kata kuncinya. Okey. Apa yang perlu kita lukis? Locusnya ialah locus P. Okey. Nama locusnya ialah locus P. Dan kata kuncinya bermula daripada perkataan dari. Okey. Titik A dan titik D. Okey, ada berapa titik? 2 titik. Okey, bila 2 titik maksudnya locus 2. Iaitu pembahagi 2 sama serenjang di antara titik A dengan titik D. Okey, jadi sebelum kita nak nyatakan huruf dalam rajah, kita perlu lukis dahululah. Dan di sini cikgu tunjukkan juga menggunakan jangka lukis untuk membina locus yang jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik D. Okey, jadi kita akan bina pembahagi 2 sama serenjang. Okey, langkah pertama, letakkan jangka lukis pada titik A. Okey, bina satu lengkuk. Okey, lengkuk di atas, okey, di sebelah kanan dan juga lengkuk di sebelah kiri. Okey, daripada A. Dan satu lagi titik yang terlibat ialah titik D. Jadi jangka lukis kita ni kita letak juga pada D. Dengan bukaan jangka lukis yang sama. Okey, jadi kita akan bina juga lengkuk daripada titik D. Okey, satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Okey, boleh? Jadi kita akan gunakan pembaris untuk menyambungkan dua titik yang bersilang ini dan cikgu akan warnakan dengan warna hijau. Okey. Okey, jadi cikgu gariskan pembahagi 2 sama serenjang di antara A dengan D. Okey. Jadi untuk soalan A, okey, dia nak dengan menggunakan huruf di dalam rajah nyatakan locus. Jadi garisan hijau ni ialah garis HF. Okey, jadi untuk jawapan B, A, okey sorry untuk jawapan A, jawapannya ialah garis HF. Okey. Soalan tak perlu jawapan kita tak perlu huraikan kerana dia hanya minta huruf yang menyatakan locus. Okey, jadi locus yang warna hijau ni mewakili garis HF. Okey, tu soalan pertama. Kita lihat pula soalan yang kedua. Okey, soalan B. Q yang bergerak. Okey, Q yang bergerak maksudnya locus Q. Okey, locus Q. Dengan keadaan jaraknya sentiasa sama
dari tertinggal ni. Dari titik B dan titik D. Okey, ni tertinggal perkataan dari. Dari titik B dan titik D. Okey, jadi melibatkan locus 2 juga kerana 2 titik. Okey, jadi kita perlu membina pembahagi dua sama serenjang di antara titik B dengan titik D. Okey, jadi yang ini cikgu akan gunakan warna yang berbeza lah supaya kamu boleh nampak beza dia. Jadi yang ni kita akan gunakan warna purple. Okey, warna ungu. Okey, apakah langkah pertamanya? Okey, langkah pertama kita akan letakkan jangka lukis kita dekat titik yang terlibat. Okey, kita ada titik B di sini dan titik D di sini. Jadi kita akan bina pembahagi dua sama serenjang. Jadi dari titik B kita bina satu lengkuk. Okey, kita bina satu lengkuk dari titik B. Okey, dan juga bahagian bawah dan bahagian atas. Okey. Okey, daripada titik B. Yang kedua, jangka lukis dengan bukaan yang sama. Okey, jangka lukis dengan bukaan yang sama, kita letakkan pula yang tajam ni pada D. Okey, yang tajam kita akan letakkan pada D. Okey. Okey, kita akan letakkan yang tajam ni pada D. Dan kamu jangan ubah jangan ubah ukuran dia. Okey. Jadi kita akan bina pembahagi dua sama serenjangnya. Okey, satu lengkuk di bahagian atas dan satu lagi lengkuk di bahagian bawah. Okey, katakan tempat persilangan tu terlalu sedikit, kamu boleh tambah semula. Okey, kamu boleh letakkan semula jangka lukis pada titik B tadi kerana persilangannya terlalu kecil. Okey, jadi kita boleh tambahkanlah. Okey, lengkuknya. Okey. Jadi kita dah ada persilangannya di sini, maka kita gunalah jangka pembaris. Okey, kita guna pembaris untuk kita menyambungkan titik yang terlibatlah. Okey. Okey Okey, yang ni cikgu akan warnakan dengan warna yang berbeza daripada warna yang kita dah ada di situ. Jadi yang ni cikgu akan gunakan warna pink. Okey. Okey, garis pink ini merupakan pembahagi dua sama serenjang bagi garis B dan garis D. Tapi soalan kita nak dengan menggunakan huruf. Jadi apakah huruf bagi garis ini? Huruf yang terlibat ialah huruf AC. Jadi kita tulis jawapannya untuk soalan B, garis AC. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham untuk locus yang kita belajar dalam video kali ini, iaitu yang pertama, cikgu ulang semula. Yang pertama tadi kita dah belajar tentang locus 1. Okey, locus 1 iaitu dari satu titik tetap. Okey, apakah bentuk locusnya? Bentuk locusnya ialah sebuah bulatan. Okey, dan yang kedua yang kita dah belajar yang ini, latihan yang ini iaitu locus dari dua titik tetap. Okey, dan apakah locus yang terbentuk? Iaitu garis pembahagi dua sama serenjang. Okey, jadi untuk video kali ini kita belajar locus 1 dan locus 2. Okey kelas, jadi cikgu harap kamu dah boleh sedikit sebanyak ilmu lah daripada video tadi untuk kita sama-sama buat soalan muka surat 91, buku modul inspirasi. Okey. Okey, dalam buku kamu ni, kalau kamu tak nampak yang cikgu tunjuk, boleh rujuk pada buku masing-masing. Rajah berikut menunjukkan sebuah segi empat sama A, B, C dan D. Ni, A, B, C, D. Okey. Yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi ni, grid segi empat sama yang kecil-kecil ni. Bersisi satu unit. P
P, Q, R, S, T dan U adalah 6 titik. Okey, 6 titik yang bergerak dari segi empat sama A, B, C, D tadilah. Okey, jadinya daripada sini, daripada gambar rajah ni, dia suruh kamu jawab soalan ni. Menggunakan huruf-huruf dalam rajah, nyatakan lokus bagi titik. Titik ni lah titik yang dikata P, Q, R, S, T dan U ni. Okey, yang pertamanya dikata P yang bergerak sama dari titik A dan titik C. Dari titik A dan titik C. Lokus P ni, okay, dia bergerak sama dari titik A ke titik C. Dia lokus yang keberapa? Jadi, dia lokus yang kedua yang kita belajar, iaitu lokus berjarak sama dari dua titik tetap. Okay. Jadi, bila dia berjarak sama, apa dia yang garis yang manakah? Okay, yang akan yang menunjukkan titik P yang berjarak sama daripada A dan C. Okay. Jadi A dan C, bila kita guna bina lokus, ia adalah dia bergerak jarak yang sama. Jarak sama dia adalah B dan D. B dan D lah lokus dia. Yang itu. Okay. Jadi Q yang berjarak sama dari D dan C. Mana D dan C? Tengok sini. D dan C. D ke C. D ke C dia berjarak sama daripada titik D ke C. Jadi jarak sama E ke G lah. So kamu tulislah sini E, G. Tengok yang bagi dua. Antara titik D dan C ni yang bagi dua. D yang bagi dua dia adalah E ke G. Cikgu guna pen lain lah. Warna biru. Warna hitam kan. Okay. Jadi R yang sentiasa bergerak 3 unit daripada A dan B. Tengok mana A. A, B. Sentiasa bergerak 3 unit daripada A dan B. A dan B 3 unit. Ambil lah. Ni 1 unit kan. Yang ni. Ini 1 unit. Ni garis AB ni. So dia bergerak 3 unit. 1, 2, 3. Di mana garis dia? Garis dia H dan F. So tulislah untuk B tu R yang sentiasa bergerak 3 unit dari garis HB. Jawapan dia A dan B adalah H dan F. Untuk yang ini. Untuk soalan B. Okay. H dan F. Macam tu lah. Jadi A, B, C. S yang bergerak sama. S pula. S yang bergerak sama dari AD, BC. Mana AD? Ni AD. Ini BC. Jadi dia bergerak sama antara dua ni. AD, BC. Garis mana? Garis yang ni yang tengah-tengah ni sama juga. EG. So jawapan di C adalah EG. Itulah. Jadi D dan E kamu boleh buat sendiri. Ambil gambar, hantar pada cikgu. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadiran pada hari ini. Assalamualaikum.